Halo, selamat pagi dan selamat sejahtera sekali lagi bersama-sama di dalam Subject Class. Dan hari ini kita akan belajar satu lagi topik yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu berkaitan dengan sumbang mahram. Dan perkara ini adalah perkara yang sangat penting untuk dipelajari supaya pelajar-pelajar dapat mengelakkan diri daripada terlibat dengan perkara yang dilarang ini. Hari ini kita akan fokus dengan beberapa topik yang kita akan pelajari bersama, yaitu yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan sumbang mahram? Yang kedua, punca berlaku sumbang mahram. Dan yang ketiga, peranan ahli keluarga untuk mengelak sumbang mahram. Sumbang mahram bermaksud kegiatan seks antara ahli keluarga yang rapat seperti ibu, bapak, datuk atau nenek, saudara kandung seperti abang, kakak, adik, saudara tiri, yaitu bukan saudara angkat, saudara dari ibu bapak, anak saudara, serta cucu. Sumbang mahram telah dikenal pasti sebagai sejenis penganiayaan seksual yang mendatangkan kesan buruk terhadap kesehatan fisikal, mental, dan sosial. Perbuatan ini merupakan satu larangan di dalam semua budaya dan juga agama masyarakat Malaysia. Tidak kira apapun agama dan bangsa, ini adalah satu larangan, sama ada pada masa ini ataupun pada masa lampau. Akta 792, yaitu Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017, adalah akta terkini yang dikuatkuasakan untuk melindungi kanak-kanak yang menjadi mangsa sumbang mahram. Berikut adalah antara beberapa berita yang saya boleh kongsikan kepada adik-adik semua tentang sumbang mahram. Yang pertama, Bapak sumbang mahram kena 81 tahun. Yang kedua, dirogol sepupu sejak usia 4 tahun. Kes tertinggi sumbang mahram, babit kanak-kanak, dan yang terlibat adalah bapak kandung, bapak tiri, bapak saudara, dan abang kandung. Ini yang paling banyak terlibat. Antara sebab-sebab ataupun punca sumbang mahram ini boleh berlaku adalah tidak mengamalkan kehidupan yang dianjurkan oleh agama. Kedua, batasan pergaulan yang tidak sehat. Walaupun di dalam keluarga kita harus menjaga batasan-batasan tertentu supaya tidak menjurus ataupun tidak berlakunya sumbang mahram. Yang ketiga ialah tahap kelemahan iman di dalam diri. Yang seterusnya ialah pengaruh media massa. Pengaruh media massa adalah salah satu daripada punca yang sangat besar dan membimbangkan. Yang seterusnya ialah pakaian yang tidak menutup aurat ataupun menggairahkan. Keenam, tahap ekonomi keluarga yang rendah. Ketujuh, keruntuhan institusi kekeluargaan ataupun perkawinan. Sekarang mari kita bincangkan pula apakah peranan ahli keluarga untuk mengelak sumbang mahram. Yang pertama ialah memberikan pendidikan agama kepada anak-anak, membantu anak-anak untuk mengamalkan nilai-nilai murni di dalam kehidupan seharian, dan juga sering beribadat bersama. Kedua, membezakan sentuhan kasih dan sentuhan nafsu. Setiap ahli keluarga mesti mengajar anak-anak tentang kemahiran estetik ataupun kemahiran untuk menolak perkara-perkara yang diketahui tidak baik, serta tahu perbezaan dan berani menyuarakan rasa tidak selesa. Yang ketiga ialah membaiki status ekonomis. Yang keempat ialah memantau penggunaan media massa, hadkan masa penggunaan telepon, dan juga kawal bahan bacaan atau tontonan di media massa. Ada ramai pelajar-pelajar yang mempunyai telepon sendiri dan tanggung jawab kamu untuk menghadkan penggunaan supaya kamu bebas daripada terlibat dengan masalah-masalah. Yang kelima ialah mengasingkan tempat tidur antara anak yang berlainan jantina. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus menerima dan menghormati perbezaan jantina. Dan ini juga akan menjalinkan rasa tanggung jawab untuk memelihara kehormatan diri. Yang keenam ialah prihatin dan memberikan kasih sayang. Dengar luahan hati ahli keluarga dan berkongsi masalah serta pendapat. Yang ketujuh ialah menentukan batasan perhubungan. Dan yang terakhir ialah memantau pergaulan. Elakkan daripada pergaulan bebas dan mengenali setiap kenalan anak. Sekiranya berlaku keadaan sumbang mahram, bukan hanya kepada diri kamu, tetapi juga kalau kamu mengetahui ada berlaku keadaan di mana sumbang mahram berlaku, kamu harus berani untuk melaporkan. Selain daripada ahli keluarga sendiri, kamu juga boleh mencari orang dewasa yang boleh dipercayai. Kongsikan hal itu kepada guru, ataupun kepada guru-guru agama, ataupun kepada ahli-ahli agama, ataupun siapapun orang dewasa yang kamu percaya. Yang kedua ialah melaporkan kepada pihak polis.
hospital, talian kasih, dan juga counselor. Serta yang terakhir ialah kepada jabatan kebajikan masyarakat. Hentikan sumbang mahram. Salah satu perkara yang sangat menyedihkan ialah apabila kita seolah-olah tidak berani untuk mengatakan, melaporkan perkara yang berkaitan dengan sumbang mahram ini kepada pihak berkuasa. Saya mau mendorong anak-anak supaya berani untuk katakan tidak. Tolak sekiranya ada ajakan-ajakan daripada ahli keluarga untuk melakukan perbuatan sumbang mahram. Katakan tidak kepada sentuhan-sentuhan yang tidak senonoh. Jangan disebabkan oleh kerana kita tidak berani untuk melaporkan perkara ini tidak dapat dibendung. Ingat, kamu mempunyai hak. Itu saja untuk perkongsian kita pada hari ini. Jangan pernah berhenti untuk mengejar cita-cita dan mengejar kejayaan. Carilah ilmu, karena saya percaya pandemik bukan penghalang. Kuncinya adalah usaha dan berdoa. Jumpa lagi pada kelas-kelas yang akan datang. Bye-bye.